وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif kitab Munyatul Musalli Syekh Daud bin Abdullah Al-Qatani, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah Ta'ala, wa nafa'na bi ulumihi fid dharain, amin. Dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmu-ilmunya untuk kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga, daripada pelbagai kebajikan pada perbuatan semayang dan zikir-zikirnya. Kemudian ia yakni musalli ingat di dalam hatinya, maknanya dia fahamlah, ya, dia faham, dia tahu dan dia faham dalam hati dia apabila membaca subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah daripada segala kejahatan dan kekurangan, iaitu engkau mempunyai segala pujian. Wa tabarakasmuka, maha suci Tuhan dan maha berkat namamu, dan pekerjaan orang yang menyebut namamu akan mendapat keberkatan. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi dan maha besarlah kemuliaanmu hai Tuhan. La ilaha ghairuk, tiada yang menjadikan, yang memberi rezeki dan yang disembah selain daripada engkau, dan tiada yang terdahulu dan tiada yang terkemudian. Baik, sebenarnya ini adalah merupakan salah satu lafaz doa iftitah. Salah satu lafaz doa iftitah. Sebenarnya dalam hadis-hadis Nabi ini, kalau disusun, kalau dikaji dan disusun, doa-doa yang Nabi baca dalam doa iftitah ni, menurut satu pandangan ada 13 lafaz. 13 lafaz. Termasuklah yang kita biasa bacalah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Jadi maknanya, sebab itulah kita ni lagi banyak kita belajar, sebenarnya kita akan banyak tahulah. Daripada kecil kita hafaz doa iftitah yang biasa tu, kan, sampai ketua kan, dan sampai sekarang kita baca doa iftitah. Jadi jangan peliklah kalau kita dengar bacaan-bacaan doa yang lain. Sebab membaca doa ni dalam semayang kelebihannya lebih daripada membaca doa di luar semayang. Sebab bila kita membaca doa dalam semayang, berarti kita buat satu ibadat di dalam ibadat yang lain. Doa tu ibadat, otak kepada ibadat. Berdoa pula di dalam semayang, semayang ni pula adalah ibadat yang paling utama sekali. Maka dia punya, orang kata, power je lebih lah. Itu dia. Baik. Jadi, itu adalah termasuk dalam doa iftitah. Kalau kita lihat bacaan doa iftitah kita yang biasa pun, Allahu akbaru kabira, Allah Ta'ala itu maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah Ta'ala pagi dan petang. Maknanya di situ pun mengandungi takbir, lafaz hamdalah, alhamdulillah, dan juga lafaz tasbih. Ini merupakan lafaz-lafaz zikir yang paling besarlah, yang paling agung. Takbir, tahmid, dan juga tasbih. Takbir maknanya membesar, mengagungkan Allah. Tahmid, memuji Allah Ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan juga memuji Allah di atas sebagai tanda syukur di atas segala nikmat yang diberi kepada kita. Dan tasbih berarti menyucikan Allah. Bukan maknanya Allah Ta'ala tu tidak suci. Allah Ta'ala maha suci.
tetapi kita nak sucikan hati kita daripada segala sangkaan-sangkaan yang berpunca daripada kejahilan dan juga kebodohan kita sebagai manusia yang menyangka Allah yang bukan-bukan, menisbahkan Allah Ta'ala dengan perkara yang tak sepatutnya, bersangka buruk pada Allah Ta'ala. Ini semua perkara yang kita nak tasbihkan daripada hati kita. Jadi oleh kerana itulah sebenarnya doa iftitah ni sewajarnya elok tidak ditinggalkan. Walaupun dia hukumnya sunat hai'ah, bukan bermakna bila sunat hai'ah tak apa, tak buat pun tak apa kan. Jangan letak sikap begitu. Paling tidak pun kita baca doa yang pendek. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sekurang-kurangnya. Bahkan kalau jadi imam, itulah doa yang paling pendek yang imam kena baca sebagai merengkaskan sembahyang sebenarnya. Tak perlulah imam nak baca doa panjang-panjang kan. Sebab dia imam diikuti oleh makmum. Yang makmum tu lah macam-macam level. Ada orang tua, ada mak bawa anak, ada orang yang perlukan cepat dan sebagainya. Maka imam ringkaskan sembahyang. Maka doa iftitah cukuplah kalau dia baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baik, yang keempat daripada pelbagai kebajikan. Jadi mana doa iftitah ni satu, dia termasuk zikir lah. Zikrullah ni kan dia banyak bentuk. Zikrullah ni dia banyak bentuk. Yang pertama, zikir ni ialah lafaz-lafaz. Yang macam kita sebut tu lah, takbir, tahmid, tasbih, itu semua lafaz-lafaz. Lafaz-lafaz zikir. Termasuk zikir ialah doa. Doa termasuk zikir. Sebab bila kita berdoa, ada hadis yang menyebut, ada riwayat hadis yang menyebut Allah Ta'ala tak menerima doa daripada hati yang lalai. Maknanya hati, bila berdoa, hati kena kena ingat Allah. Kena ingat bahawa Allah Ta'ala saja yang boleh memakbulkan doa. Sebab Allah Ta'ala ni kan namanya As-Samad, tempat meminta segala hajat. Jadi sebab itulah bila berdoa, hati kita kena ingat Allah. Kemudian termasuk juga zikir ni ialah membaca Quran. Baca Quran tu zikrullah. Sebab itulah kalau kita baca Quran dalam semayang itu lebih utama daripada di luar semayang. Sebab bila kita semayang, beribadat, dalam semayang pula kita beribadat lagi, membaca Al-Quran, maka pahalanya lebih berganda. Termasuk zikrullah ialah ada apa? Mula lafaz. Termasuk zikrullah ialah solat. Solat tu pun zikrullah. Solat pun zikrullah. Aqimis salata li zikri. Disebut dalam Quran, aqimis salata li zikri. Dirikanlah semayang itu untuk tujuannya untuk mengingati aku, iaitu mengingati Allah. Itu dia. Sebab itulah bila kita dalam semayang, keseluruhan perlakuan dalam semayang, keseluruhan bacaan-bacaan dalam semayang adalah zikrullah. Adalah zikrullah. Maka kalaulah dalam semayang kita ingat Allah, ingat Allah dengan lidah kita, dengan perlakuan kita, dengan hati kita, maka Allah Ta'ala pun akan ingat kita juga. Dalam Al-Quran menyebut, fazkuruni azkurkum. Kau ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Itu dia. Jadi, sebab itulah kita kena perbanyakkan zikir. Apa caranya tadi? Dengan menyebut lafaz-lafaz. Yang kedua dengan berdoa. Yang ketiga tadi dengan baca Quran. Yang keempat tadi dengan sembahyang. Kan? Ini semua termasuk zikrullah. Baik. Dan termasuk juga zikrullah ialah kita menghadirkan diri kita dalam majlis-majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni ialah halaqatuz zikir.
Majlis ilmu adalah halaqah ataupun liqa ataupun halaqah, perhimpunan zikrullah. Jadi kalaulah dalam hidup kita seharian kita sibukkan diri kita dengan aktiviti-aktiviti ini, menyebut lafaz-lafaz, membaca Quran, sembahyang, berdoa, hadir dalam majlis-majlis ilmu, maknanya kita telah mencorakkan hidup kita dengan zikrullah. Kita bersibuk dengan zikrullah. Sebab zikir ni memang kena banyak. Di dalam Quran menyebut apa? Fazkurullaha zikran katsira. Sebutlah nama Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Wa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Surah Al-Jumu'ah. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu akan berjaya. Jadi memang hidup kita 24 jam ni kita kena corakkan seberapa banyak dengan zikrullah. Dengan bentuk-bentuk zikir yang berbagai tadi. Baik. Baik, yang keempat, daripada pelbagai kewajipan pada perbuatan semayang dan zikirnya. Kemudian apabila musalli, yakni orang yang semayang itu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa maknanya? Aku pohon akan dikau, ya Allah, perlindungan dan pemeliharaan daripada fitnah syaitan yang kena rejam, yakni yang terkutuk. Jadi ini dinamakan sebagai al-isti'azah ataupun at-ta'awuz. Al-isti'azah ataupun at-ta'awuz, iaitu satu lafaz di mana kita nak minta pertolongan, nak minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada minasyaitan, daripada fitnah syaitan. Jadi sebenarnya syaitan ni satu fitnah sebenarnya. Fitnah ni kan dalam bahasa Arab maknanya ujian. Dalam bahasa Melayu yang lain, kalau tengok kamus Dewan, fitnah Melayu ni lain makna. Fitnah Melayu ni maknanya bercakap suatu perkara, bercakap tentang seseorang yang tak betul tentang orang tu. Itu dia kata fitnah dalam bahasa Melayu. Tapi fitnah dalam bahasa Arab maknanya ujian. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya ujian. Jadi syaitan termasuk dalam ujian. Ujian Allah Ta'ala kepada kita sebenarnya. Sebab kadang-kadang ada orang bertanya, kenapa Allah Ta'ala jadikan syaitan? Kan senang tak ada syaitan. Tapi Allah Ta'ala jadikan juga syaitan. Sebagai apa? Sebagai fitnatan, sebagai fitnah. Sebagai fitnah. Sebagai ujian kepada manusia. Maknanya mudah je. Allah Ta'ala jadikan syaitan, kemudian syaitan ni menjadi musuh pada manusia, maka manusia kena jauhi. Kena selamatkan diri, kena lindungi diri daripada gangguan syaitan. Itu je. Jangan ikut syaitan. Tapi kalau kata manusia ikut syaitan, maknanya manusia tu fail lah. Manusia tu gagal. Ujian ni kan macam peperiksaan. Maknanya, cuma dah peperiksaan kat dunia ni, resultnya besok ke akhirat. Ke akhirat baru kita tahu apa result dia. Apa keputusan dia. Maka dalam berdepan dengan gangguan syaitan ni, yang dikatakan ar-rajim, yang sifat syaitan tu ialah ar-rajim. Apa makna ar-rajim? Yang direjam. Yang kena rejam. Yang kena rejam ataupun yang direjam. Maknanya yang terlaknat dan terkutuk. Kerana apa? Kerana melawan Allah Ta'ala. Kerana engkar dengan perintah Allah. Satu aja perintah Allah. Iaitu perintah hormat kepada Nabi Adam AS. Satu perintah saja. Menyebabkan syaitan iblis enggan, maka dia direjam. Dia dilaknat. Agaknya kalau kita manusia ni kan, lebih teruklah daripada iblis kan. Sebab kita bukan sekadar satu perintah Allah yang kita langgar. Banyak lagi perintah-perintah Allah yang kita langgar. Maknanya kalaulah kita ni
Nak banding dengan iblis pun, iblis sebenarnya dia cuma satu je perintah Allah yang dia engkar dan dia tak patuh. Jadi minasyaitonir rajim, syaitan ni maknanya syaitan, asal perkataan ni ialah syatana. Syatana. Apa makna syatana? Maknanya ba'uda. Ba'uda ni maknanya jauh. Jauh daripada apa? Jauh daripada kebaikan. Itu dia, syatana. Jauh daripada kebaikan. Maka oleh kerana itu, kataan syaitan ni dia lebih membawa makna sifat. Sifat. Dia satu kalimah sifat. Sifat, maknanya kalau dinisbahkan pada jin, itu syaitan jin lah. Kalau dinisbahkan pada manusia, syaitan manusia. Yakni manusia, jin yang jauh daripada kebaikan ataupun manusia yang jauh daripada kebaikan. Itu termasuklah nama syaitan. Termasuk dalam pengertian syaitan. Jadi maknanya bila kita minta perlindungan dengan Allah, yakni dengan pertolongan Allah, yakni dengan perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam ni, memanglah pada asasnya syaitan jin. Tapi syaitan jin telah rekrut banyak lagi syaitan-syaitan manusia. Maka menyebut isti'azah ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ni sebenarnya dia luaslah. Luas. Dalam arti kata, kita minta perlindungan Allah daripada syaitan jin dan juga syaitan manusia. Sebab syaitan manusia yang paling dekat dengan kita. Dan kita nampaklah. Syaitan jin ni kita tak nampak. Sebab itulah kita minta perlindungan Allah. Sebab itulah kita minta pertolongan Allah. Kita tak mampu nak hadapi. Sehingga kita lihat dalam surah, ada dua surah yang dikatakan surah Al-Mu'awzitain. Mu'awzitain. Al-Mu'awzitain. Apa maknanya? Mu'awzitain ni dua surah yang kalau bahasa mudah senang fahamnya ialah apa? Surah, orang kata ayat peninding. Orang Melayu punya bahasa ayat peninding. Ayat peninding, pelindung. Iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dua-duanya bermula dengan Qul a'udzu bi rabbil falaq dengan Qul a'udzu bi rabbin nas. Cuma kita lihat, kalau kita bandingkan dua surah ni, Al-Mu'awzitain ni kan. Al-Falaq ni maknanya yang kita minta berlindung dengan pertolongan Allah, dengan perlindungan Allah ni, dia banyak. Apa dia? Pertama, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk. Makhluk ni maknanya yang Allah Ta'ala cipta. Jin Allah Ta'ala cipta, malaikat Allah Ta'ala cipta, manusia Allah Ta'ala cipta, binatang, haiwan Allah Ta'ala cipta, alam pun Allah Ta'ala cipta. Semua tu ada sisi-sisi yang apa? Kecuali malaikat lah. Malaikat tak ada sisi buruk. Yang lain semua ada sisi buruk dia. Jin ke, manusia ke, hatta cuaca ke, hatta alam pun ada sisi-sisi buruk yang menakutkan dia. Maka kita minta perlindungan daripada Allah. Perlindungan Allah Ta'ala yang kita minta supaya kita dapat selamat daripada kejahatan-kejahatan makhluk ni. Satu. Yang kedua, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, daripada gelap malam. Bila semakin gelap. Sebab waktu gelap malam ni lah orang, bukan sekadar orang, jin ke, orang ke, haiwan ke, semua mula keluar. Banyak yang terlibat dengan benda-benda tak baik. Contoh anak-anak anak-anak kita yang kecil-kecil tu, kecuali anak Aizat lah, tak ada kan. Jangan kasih dia main, jangan dia kasih dia berkeliaran, main waktu-waktu nak maghrib tu. Sebab ketika itulah maknanya bila dah mula gelap, syaitan dah mula berkeliaran. Syaitan ni kita tak nampak dan dia suka mengganggu manusia. Itulah anak-anak kecil lagi tu suruh dia masuk. Suruh dia masuk, tutup pintu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Allah Ta'ala pelihara kita. Jadi begitulah juga dengan manusia. Manusia lah malam mula buat jahat. Malam dah mula pergi disko. Malam pergi disko.
dan sebagainya lah. Lepas tu malam lah orang buat kerja pecah rumah. Orang nak bunuh orang nak pukul orang. Bonzer nak pukul orang kan. Gangster nak pukul orang semua malam selalunya. Dan malam juga pemangsa-pemangsa di kalangan binatang-binatang akan keluar. Kala, jengking, ulau, rimau, apa lagi macam-macam lah yang akan keluar malam. Yang mana perkara ni benda yang kita tak mampu nak kawal lah. Kita tak mampu nak kawal. Di luar kemampuan kawalan kita. Maka oleh kerana itulah kita minta perlindungan dan pertolongan Allah. Min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad, dan juga kejahatan tukang-tukang sihir yang menghembus dia pada ikatan-ikatan dia. Kan, ikatan-ikatan bahan sihir dia. Ini memang cara orang sihir, dia buat, dia ikat. Dia buat patung ke, lepas tu dia buat macam mana yang dibuat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percubaan untuk menyihir Nabi. Dia buat macam satu patung, kemudian ditambat dengan 11 ikatan dan dicocok dengan 11 jarum. Ini teknologi ni sampai sekarang masih ada lagi. Orang Melayu ke orang apa ada. Ini sihir memang benda berlaku. Sebab itulah dalam Al-Quran menyebut cerita sihir ni. Kisah Nabi Musa alaihissalam kan. Itulah, tapi benda-benda ni kita memang tak mampu nak hadapi. Kalau dah semata-mata dengan kita rasa kita kuat nak hadapi kan, belum tentu sebenarnya. Itulah kita minta pertolongan Allah. Dan juga wa min syarri hasidin iza hasad, kedengkian orang. Kedengkian orang apabila dia dengki. Ini lagi payah. Sebab biasanya orang dengki-dengki ni orang dekat-dekat dengan kita. Orang yang sama label dengan kita, orang yang macam kita, kadang-kadang kawan kita, kadang adik-beradik kita, kadang-kadang jiran tetangga kita, kadang-kadang pesaing-pesaing kita, kan? Pesaing-pesaing dalam perniagaan. Kan? Depan kita senyum meleret, tapi belakang kita buat kerja dengki pada kita. Takkanlah orang dengki kita ni orang jauh-jauh kan? Macam Aizat. Agak-agak ada orang Amerika nak dengki kat Aizat. Tak ada rasa. Kai kan, dia sekarang businessman besar, sebesar badannya kan. Takkanlah dia orang Rusia, orang Ukraine nak dengki dia. Takkanlah orang Ukraine nak dengki pada Kai kan. Mesti orang dekat-dekat je. Mungkin berapa banyak kita lihat pengalaman manusia, sahabat-sahabat seperniagaan, sahabat-sahabat sejemaah kan, yang dengki dengan kita. Ustaz biasanya yang dengki pada ustaz siapa? Takkanlah orang jahil kan. Orang yang dengki pada ustaz juga di kalangan ustaz. Artis yang akan dengki pada artis pun biasanya artis juga. Kan? Itu dia. Ini yang banyak berlaku. Jadi oleh kerana itulah kita tak mampu nak hadapinya melainkan dengan kita minta berlindung dengan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah Al-Alaq ada berapa? 4. 4 yang kita minta. Tapi Allah, kita sebut nama Allah satu je. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Tapi dalam surah An-Nas, berdepan dengan kejahatan syaitan, berdepan dengan was-was syaitan, berdepan dengan bisikan-bisikan syaitan, minal jinnati wan nas, kita sebut nama Allah, qul a'udzu birabbin nas, Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia. 3 nama yang kita sebut, yang kita seru. Yang kita seru sebenarnya. Sebab apa? Menunjukkan betapa jahatnya kejahatan syaitan itu sebenarnya. Dan jahatnya kejahatan syaitan yang kita tak mampu nak hadapi. Kalaulah kita hanya menggunakan kudrat kita, kita tak akan mampu. Sebab syaitan ni seperti mana Nabi sebut tadi, ada syaitan jin dan juga ada syaitan manusia. Syaitan jin dan syaitan manusia. Ini cukup susah kita hadapi. Sebab itulah bila kita nak baca suratul Fatihah, ini cerita kita dalam sembahyang ni kan, lepas baca doa iftitah, kita nak baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah antara ayat yang
paling yang intipati kepada surah Al-Fatihah ialah kita minta petunjuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita nak minta. Itulah doa satu-satunya dalam sembahyang, dalam surah Al-Fatihah tu yang kita nak panjatkan pada Allah. Maka sebenarnya inilah yang akan menjadi kerja utama yang syaitan akan buat, iaitu menghalang manusia menerima petunjuk. Menerima petunjuk. Maka tak heranlah pertama kita lihat orang, contohnya orang tak baca Quran. Bila orang tak baca Quran, senang. Syaitan mudahlah. Sebab manusia takkan dapat petunjuk. Ataupun ada orang baca Quran, tapi syaitan halang dia daripada dapat petunjuk. Contohnya dia baca Quran, sekadar nak baca je. Sekadar untuk pahala je. Tanpa melihat petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Maka ini kejayaan juga. Kejayaan juga syaitan dalam menghalang manusia walaupun membaca Al-Quran tapi tak dapat petunjuk daripada Al-Quran. Ini kerja syaitan. Maka oleh kerana itu dalam dalam sembahyang kita disunatkan daripada kita sebelum kita membaca suratul Fatihah, kita mulakan dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan pertolongan Allah, dengan perlindungan Allah, dengan pemeliharaan Allah minasyaiton, daripada kejahatan syaitan yang direjam. Bahkan disunatkan juga kita bila nak baca apa-apa pun, nak baca apa-apa ayat Quran, walaupun bukan permulaan surah, disunatkan baca al-isti'azah. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Apabila kamu nak baca Quran, maka beristi'azahlah. Beristi'azahlah pada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tak mahu kita baca Quran tapi kita tak dapat manfaat daripada Al-Quran. Itu dia. Bahkan kalaulah baca awal surah, kita baca isti'azah dengan bismillah kan. Tapi kalau kita nak baca pertengahan surah, sebenarnya lebih dituntut baca isti'azah walaupun tak baca bismillah. Nak baca dua-dua pun okey, tak ada masalah. Baik. Maknanya apa yang kita baca ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaupun dalam sembahyang, tapi sebenarnya dia satu perkara yang mendesak kita sebenarnya, satu perkara yang mendesak untuk kita di luar sembahyang pun kita beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana gangguan syaitan bukan sekadar dalam solat. Gangguan syaitan dalam seluruh hidup kita. Dalam seluruh hidup kita, daripada kita celik mata sampailah kita tidur, syaitan takkan senang hati. Syaitan tidak akan senang hati, melainkan dia akan berusaha secara serius dan sungguh-sungguh untuk menyesatkan kita. Kalau dia tak dapat sesatkan kita pun, dia nak jauhkan kita daripada agama. Kalau tak dapat nak jauhkan daripada agama pun, kita malas untuk beramal dengan agama. Kalau kita dah beramal juga, walaupun mungkin kita tak malas, dia nak jauhkan kita daripada ikhlas dalam beramal pula. Jadi ada cara strategi syaitan ni. Maka oleh kerana itulah bukan sekadar dalam semayang, bahkan di luar semayang pun kita mestilah selalu beristiazah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itulah eloklah untuk kita jadikan amalan yang membaca al-mu'awzitain ni setiap selepas sembahyang. Bacalah setiap lepas sembahyang al-mu'awzitain, sebab kita tak tahu kejahatan-kejahatan yang ada di sekeliling pinggang kita. Orang kata kejahatan yang ada sekeliling pinggang, orang dengki pun ada sekeliling pinggang. Orang dengki ni orang yang tak senang hati dengan apa yang kita dapat. Dan dia nak nikmat yang ada pada kita ni hilang. Beri pada dia pula, biar dia dapat. Kalau kita dapat kejayaan, bisnes kita baik contohnya kan, orang takkan senang. Orang takkan senang dengan kejayaan kita. Dia nak bisnes kita lingkup dan dia nak dia yang berjaya pula. Itu tanda-tanda hasad yang sentiasa ada di sekitar kita. Ini pengalaman Nabi sendirilah. Pengalaman kita dalam jamaah, dalam gerakan dan sebagainya. Kita kadang-kadang kita orang kata memanglah kita bersangka baik dengan semua orang kan. Tapi rupanya ada saja orang yang senyum depan kita ni
tapi mereka lah yang merupakan hasid, tukang-tukang dengki, yang mencari masa dan kesempatan dia untuk menyerang kita. Baik, jadi bacalah selepas sembahyang Al-Mu'awwizatain dan juga sebelum tidur. Sebelum tidur bacalah. Baca ayat kursi dan juga baca Al-Mu'awwizatain. Bahkan ada setengah ulama yang memasukkan Al-Mu'awwizatain ini termasuk surah Qul Huwallahu Ahad. Sebab dalam surah Qul Huwallahu Ahad ni ada menyebut nama Allah As-Samad. As-Samad ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa segala hajat manusia ni yang boleh memakbulkan, yang boleh kita minta hanya pada Allah. Kerana dia saja yang boleh menerima doa dan boleh memakbulkan doa. Itu dikatakan As-Samad. Maka termasuklah doa ataupun permohonan untuk minta perlindungan, minta pemeliharaan ni, maka yang boleh melindung dan memelihara kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau musannif rahimahullahu taala, yang kelima, kemudian apabila dibaca Bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bissawab. Sambung minggu hadapan insya-Allah. Qala musannif rahimahullahu taala, berkata musannif pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala, wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya untuk kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan ketahuilah olehmu, hai talib, hai penuntut ilmu, yang menuntut ilmu untuk diamalkan, bahawasanya bagi lapar itu, lapar ni lawan pada kenyang lah. Dan yang kita bahaskan dalam kitab ni lebih pada bersangatan kenyang. Keburukan pada bersangatan kenyang. Kenyang tak salah. Kita makan nak kenyang tak salah. Makan nasi nak kenyang tak salah. Sebab itu memang keperluan badan kan. Tapi yang menjadi bahasan dalam ilmu tasawuf ialah bersangatan kenyang. Bersangatan kenyang. Itu pun sebenarnya bersangatan kenyang ada juga tempat-tempat yang boleh sebenarnya. Ada keharusan juga. Sebab itulah kena belajar, kena mengaji. Ada juga tempat-tempat yang boleh bersangatan kenyang. Contoh apa? Yang pertama, bila contohnya macam kai lah kan. Orang kerja kuat kan. Banyak berjalan, perlukan tenaga yang banyak. Contoh orang kerja buruh. Orang kerja buruh kan, yang perlu tenaga yang banyak. Maka orang begini boleh makan banyak. Tak salah, sebab dia perlukan tenaga untuk kerja dia. Itu boleh makan. Yang memerlukan, orang kata, tenaga fizikal. Sebab itulah orang-orang begini, yang kerja buruh, yang kerja di tengah panas dan sebagainya kan. Tak ada masalah kalau dia nak makan nasi 2 pinggan, sebab memang diperlukan. Tak ada masalah. Satu. Yang kedua, ada juga keadaan yang kita boleh makan lebih. Contohnya apa? Contohnya, katakanlah Aizat, Abi datang rumah dia kan. Abi, ialah sekali-sekala datang rumah Aizat, rumah orang bujang kan. Dia belikan nasi Arab. Nasi Arab damsyik. Jadi oleh kerana Abi ni tetamu, maka Abi pun makan. Bila makan tu rasa sedap pula. Abi pun nak tambah pula. Rasa nak tambah. Abi kan makan lambat, slow. Jadi Aizat sebagai tuan rumah tak boleh berhenti. Selagi mana Abi nak makan. Dia kena layan lah. Tuan rumah tak boleh berhenti sebelum tetamu berhenti makan.
Katakanlah Habib baru makan separuh pinggan, tiba-tiba Aizat dah 2 pinggan dia berhenti. Maka Habib pun segan lah nak makan ni kan. Tuan rumah dah berhenti, dah 2 pinggan. Ya, walaupun dah 2 pinggan. Jadi Habib malulah makan. Walaupun dengan Aizat pun Habib malu je. Habib kan pemalu. Jadi Aizat boleh makan lagi untuk melayan Habib. Tak apalah tambah satu lagi pinggan, dah 3 pinggan. Habib baru separuh pinggan. Jadi dalam kes begini sebenarnya ada keharusan untuk melayan tetamu. Kalau tidak tetamu nanti malu kan. Itu kena faham. Jadi itu semuanya pandangan-pandangan ulama sebenarnya. Namun memanglah bersangatan lapar ni banyak keburukan dia. Banyak keburukan dia. Dan sebaliknya berlapar itu banyak faedahnya. Bila banyak berlapar tu banyak faedahnya. Baik, setengah daripadanya yakni daripada faedah lapar, nipis hati. Nipis hati. Apa maksud nipis hati? Halus hati. Halus. Hati itu ada kehalusan. Kehalusan ni maknanya ada sensitivity dah. Ada kepekaan. Ada kepekaan dengan sentuhan-sentuhan kerohanian. Yang dikatakan halus hati. Bukannya hati itu halus, tapi halus hati. Hingga disebabkan dengan halus hati itu, mendapat ia seseorang itu akan sedap, yakni lazat dalam mengerjakan ibadah. Maknanya, kalaulah perut kita kenyang, susah nak dapat sedap ibadah sebenarnya. Sebab apa? Sebab rasa sedap tu dah divert pada makan. Sedap tu dah divert pada kita makan banyak, nasi Arab 2 pinggan, sedap dah ke situ. Rasa sedap. Tambah pula ayam 2 ketul, rasa sedap tu kat situ. Kena pula air cendol, kena pula dengan air air bandung, kena pula dengan daging masak korma lagi pula. Jadi rasa sedap tu dah divert ke situ. Maka lepas makan dengan perut kenyang tu kita nak semayang, baca Quran ke zikir, memang semayang kita takkan dapat rasa sedap. Sebab apa? Sebab dah gangguan daripada kesedapan makan tu sendiri. Sebab itulah dalam mengerjakan ibadah ni, kita nak tahu kita ni dapat ke tak dapat rasa sedap beribadah ni, kita lihat pada beberapa tanda. Beberapa tanda. Ada beberapa tanda rasa manis ibadah. Apa dia? Yang pertama ialah kita akan merasai kecintaan untuk beribadah. Hubbul ibadah. Kita rasa suka nak beribadah. Bila sebut bangun malam, tahajud kan, kita rasa sedap, rasa seronok nak bangun malam. Bila sebut baca Quran, kita rasa seronok nak baca Quran. Bila kita sebut usrah, kita rasa seronok nak usrah. Rasa seronok ni, itu tanda kita dah merasai manis ibadah. Sebab bila kita ada hubbul ibadah ni, rasa cinta, rasa kasih, rasa cenderung pada ibadah, maknanya kita akan sanggup bangun malam, kita akan sanggup bersusah payah, kita akan sanggup susun masa kita sepanjang hari ni untuk baca Quran bila, untuk baca maksurat bila dan sebagainya. Sebab kita dah ada rasa cinta pada ibadah. Orang beginilah yang akan dapat rasa kemanisan ibadah. Kalau kita tak ada rasa cinta pada ibadah, susah nak dapat rasa manis ibadah. Satu. Yang kedua, di antara tanda-tanda rasa manis ibadah ni ialah kita ni ternanti-nantikan masa nak beribadah. Ternanti-nantikan masa ibadah. Contohnya, kita ternanti-nanti nak waktu semayang. Ternanti-nanti untuk waktu semayang. Semayang subuh, kita malam ni dah siap dah. Dah siap-siap dah esok subuh pukul apa.
Kalau kat Melaka subuh pukul 5.48 contohnya. Maka malam ni pun kita dah get ready dah sebab nak bangun subuh esok. Nak tidur nanti kita baca apa, kita jaga adab, kita berniat nak bangun sebab kita nak kejarkan sembahyang subuh. Sebab kita tahu sembahyang subuh ni besar pahala dia kalau berjamaah. Tambah kalau kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat, lagi besar pahala dia. Lagi tambah kita dapat sembahyang di masjid, lagi besar pahala dia. Lagi dapat sembahyang kat masjid jemaah yang besar, lagi besar pahalanya. Jadi menanti-nanti waktu beribadat tu pun tanda-tanda bahawa kita dah mula merasai manis ibadah. Samalah macam kita dulu 2 bulan lepas kan, kita menunggu-nunggu waktu Ramadan. Menanti-nanti datangnya bulan Ramadan. Tak ramai pun orang yang menanti bulan Ramadan. Rasa tak gembira datang bulan Ramadan. Sebab apa? Nafsu tertekan. Nafsu terhalang untuk buat macam-macam perkara. Itu dia. Tapi orang yang dah mula merasai manis ibadah, dia menanti-nanti. Sebab dia tahu bulan Ramadan ni bulan ibadah, bulan mubarak dan sebagainya. Jadi menanti-nanti waktu sembahyang, waktu beribadat itu tanda dah merasai manis ibadah. 2. Yang ketiga ialah kita ada perasaan dalam hati kita ni kesungguhan untuk nak ikhlas dalam beribadah. Kita nak mengikhlaskan diri kita dalam ibadah. Sembahyang contohnya, kita nak ikhlaskan. Kita tak peduli. Pujian ke celaan orang, kita tak peduli. Kalau kita nak bersedekah pun tak kira orang puji ke, orang benci ke, kita akan bersedekah. Sebab kadang-kadang ada juga orang bila dia bersedekah tu dia tengok orang nampak tak. Kalau orang tak nampak, dia tak sedekah. Bila orang nampak, maka dia masuk duit dalam tabung masjid kan. Contoh begitulah kan. Jadi maknanya orang yang dah bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam beribadah untuk nak dapatkan keikhlasan dan dia serius dalam perkara ni, ini tanda-tanda orang yang dah rasa manis ibadah. Sebab dia nak supaya amalannya diterima Allah. Amalan kita ni kita hanya tahu Allah Ta'ala terima besok di akhirat ni. Kat dunia ni kita tak tahu amalan mana yang Allah Ta'ala terima. Ini kita nak faham. Baik, yang keberapa? Yang keempat, termasuk orang yang rasa manis ibadah ni ialah orang yang mula berusaha untuk nak menyempurnakan ilmu dia. Walaupun sembahyang dia tahu sembahyang tahu sejak kecil dia tahu sembahyang. Tapi dalam hati dia nak menyempurnakan ilmu dia tentang sembahyang. Maka dia tetap belajar. Tetap menilai sembahyang dia dengan ilmu-ilmu yang dia belajar. Sebab dia nak jadikan amalan dia sesempurna yang boleh berdasarkan ilmu. Sebab dia faham amal tanpa ilmu takkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia nak menyempurnakan ilmu dan dia nak bersungguh mengamalkan ilmu tu dalam ibadat dia, dalam amalan dia, itu antara tanda dia sebenarnya dia dah rasa manis ibadah. Banyak senang Sebab itulah ini semua memerlukan mujahadah. Mujahadah, kesungguhan. Kalau kita orang kata main-main, kalau kita tak serius, kalau kita tak tekun, kita takkan dapat perkara-perkara ni. Kemudian ada lagi yang kelima, tanda rasa manis ibadah ialah hati dah rasa bahagia je. Hati kita rasa bahagia dah. Bahagia dengan ibadah. Ibadah telah membahagiakan hati kita. Rasa tenang, rasa gembira, rasa firm, rasa cool jiwa kita. Itu tanda kita dah dapat kesan ibadah. Dan antara kesan ibadah ialah rasa bahagia. Sebab bahagia ni sebenarnya kat hati. Tak ada orang tangan dia bahagia, tak ada. Tak ada orang yang hidung dia bahagia, tak ada. Tak ada orang yang kaki dia bahagia ataupun perut dia bahagia. Perut saya bahagia, tak ada. Bahagia tu ialah di dalam hati. Dan rasa kebahagiaan ni ialah satu kesan daripada kesan ibadah. Menyebabkan hati tenang
tenang, tenteram dan sebagainya. Banyak lagi sebenarnya kesan-kesan ibadah. Banyak. Apa lagi? Contohnya antara kesan ibadah ni ialah al-khudu'. Al-khudu' ni makna kerendahan diri. At-tabazzul, kehinaan diri. Rasa diri hina, bukan rasa diri mulia, rasa diri hina sehingga membawa kerendahan diri pada Allah Ta'ala. Dia sedar diri dia sebagai hamba. Allah Ta'ala itu Tuhan dia. Kalau orang beribadah, makin banyak semayang, makin banyak amalan, tiba-tiba makin sombong, makin membesarkan diri, itu something wrong. Dia tak dapat kesan ibadah itu sendiri. Baik. Di antara juga tanda-tanda orang yang manis ibadah ni ialah orang yang dah mula melazimi zikir sebenarnya. Melazimi zikir dan doa. Lidah dia dah mula, orang kata, basah dengan zikir dan doa. Macam mana kita minta dalam doa maksurat kan? Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik. Ya Allah, aku minta padamu lidah yang basah dengan zikir. Betul. Sebab kita boleh lihat diri kita sendiri kan? Kalau kita duduk diam-diam kat mana-mana kan, jalan ke dekat dekat rumah ke, apa kita buat? Kalau tiba-tiba kita lihat lidah kita berzikir ataupun paling tidak pun hati kita berzikir kan, itu maknanya dah bagus tu. Memang sangat baiklah. Maknanya kelaziman berzikir itu dah jadi kelaziman kita. Begitulah doa. Dulu doa ni kita macam nak kena latih kan, nak masuk tandas doa, keluar tandas doa, nak kena latih rutin kita. Tapi kalau orang yang dah mula rasa manis ibadah ni, jiwa dia sentiasa berdoa pada Allah. Nak keluar rumah dia doa, nak masuk rumah dia doa, masuk bilik air doa, masuk masjid dia doa, naik kereta doa, naik kapal terbang doa, nak belajar doa. Maknanya doa ni, sebab doa ni kan hubungan hati manusia dengan Tuhan. Doa ni kan permintaan daripada hamba kepada Tuhan. Itu yang bila dah melazimi ni, itu tanda dia dah rasa manis beribadah tu sendiri. Dan di antara juga tanda-tanda rasa manis ibadah ni ialah al-buka. Apa maknanya? Menangis. Hati dia boleh menangis. Hati dia lembut. Bukan lembut, halus. Hati tisu lah orang kata kan. Terhadap Allah Ta'ala, hati tisu. Halus, lembut, nipis. Bila ingat Allah Ta'ala, dia boleh menangis. Bangun malam dia boleh menangis. Berdoa boleh menangis. Salawat atas Nabi pun boleh menangis. Itu antara orang kata tanda-tanda hebat lah. Orang yang dah mula rasa manis ibadah. Itu dia. Dan juga termasuk apa yang kita bincang pada malam ni, apa yang kita sebut malam ni, iaitu lembut dan halus hati. Lembut, halus hati. Sehingga hati kita ni sensitif dengan dosa. Kalau ada benda dosa yang kita lakukan, baik mata kita ke telinga kita kan, hati kita akan rasa tak tenang. Sebab dosa ni suatu yang menyebabkan hati tak tenang, rasa gelisah. Itu dia. Dan dalam masa yang sama juga, hati dia akan tenang pula bila ada pahala. Bila kita buat pahala, kita buat sesuatu yang baik, hati kita rasa seronok, rasa tenang. Itu tanda kelembutan dan kehalusan hati. Sebagai tanda daripada rasa manis ibadah. Jadi, ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di antara sebenarnya tanda-tanda rasa manis ibadah. Maka, jangan kita ambil benda ni sebagai ilmu saja, tapi sebagai satu matlamat kita lah untuk kita capai di dalam sepanjang peribadatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab memang manusia ni, kerja manusia kena beribadat pada Allah. Itu dia. Baik. Jadi setengah daripadanya faedah berlapar ni ialah nipis hati. Jadi nak dapat lapar ni macam mana? Ini masalah besar Aizat masalah besar nak lapar ni kan. Adakah kita kena lapar tiap-tiap hari ke ataupun macam mana? Pengalaman Nabi lah. Nabi lebih cadangkan
rasa lapar ni kita usahakan latih diri kita dengan berpuasa. Itu sebenarnya kita akan lebih kuat berlapar. Sebab kita ni kalau tak niat puasa, tak tahan kita. Contohlah katakan besok besok hari apa? Besok hari Ahad dah. Azad. Hari Ahad banyak open house dah kan, macam-macam kan. Cuba esok jangan niat berpuasa. Kita akan dapati pagi-pagi dah lapar dah. Pukul 10 kan lagi lapar. Tengah hari lapar lagi. Petang lapar lagi. Malam lapar lagi. Sebab apa? Kita tak niat berpuasa. Tapi kalau katakan pagi-pagi itu kita dah niat berpuasa, percayalah kita akan boleh tahan sampai petang, sampai maghrib boleh tahan tak lapar, tak makan. Tak makan dan tak minum sebab kita dah niat puasa. Puasa tu niat tu satu kekuatan dalam hati kita untuk setting minda kita, setting tubuh badan kita untuk bersedia berlapar demi untuk berpuasa tu. Jadi oleh kerana itulah Habib cadangkan kalau kita tak mampu memanglah ada setengah-setengah orang-orang yang soleh dulu dia suka berlapar setiap hari. Sebab dengan berlapar ni dia rasa dekat dengan Allah, tak sibuk dengan makan ya. Dengan berlapar ni dia dapat merasai kesusahan orang yang miskin dan sebagainya. Memanglah itu kelebihan. Tapi untuk kita ni yang makan minum ni keliling pinggang kan. Keliling pinggang makan minum ni kan. Tambah kita pun bisnes makan kan, bisnes makan tak. Memang kena entertain orang sebagainya kan. Jadi kita latihlah berlapar ni dengan berpuasa. Contohnya Isnin dan Khamis kan. Kalau tak mampu Isnin dan Khamis, Isnin. Kalau tak mampu Isnin, mungkin ada banyak hal sebagai hari Khamis. Yang baiknya setiap minggu. Tak mampu 2 minggu sekali. Tak mampu sebulan sekali kan. Jadi maknanya yang penting dalam sebulan tu kita ada latihan untuk berlapar. Itu je sebenarnya. Itu antara yang Habib cadangkanlah sebagai orang kata melatih. Sebab berlapar ni, berpuasa ni memang satu wasilah, satu cara untuk kita melatih nafsu kita. Sebab nafsu kita ni dia nak macam-macam. Dia nak makan, dia nak minum, nak tengok, nak dengar, nak pergi sana, nak pergi sini, nak cakap macam-macam. Jadi dengan kita berpuasa, maka kita dapat melemahkan nafsu kita. Supaya nafsu kita ni boleh mudah kita kontrol, lebih mudah kita kawal. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala dan setengah daripadanya, setengah lagi daripada faedah-faedah berlapar, cerdik hati. Kerana kenyang itu mensebabkan bodoh. Kenapa dia kata cerdik hati? Sebabnya akal kita ni sebenarnya ada dalam hati. Kat mana? Dekat lubuk hati. Itu yang disebut dalam Al-Quran sebagai lubbun ataupun albab. Albab ni sebenarnya kalau biasa tengok terjemahan Quran memang dikata akal. Tapi albab ataupun itu albab ni adalah plural. Dia punya singularnya ialah lubbun. Itu adalah merupakan lubuk kepada hati sebenarnya. Padahal para ulama membahaskan bahawa dalam akal kita ni center dia ialah pada lubuk hati. Device dia memanglah pada otak kan. Otak kita berfikir, merancang dan sebagainya. Tapi dari sudut software dia ataupun dia punya center dia, pusat kawalan kepada orang kata kemampuan otak kita dan sebagainya ialah terletak pada hati kita, iaitu pada akal yang letak dalam lubuk hati. Maka bila musannif kata cerdik hati ni memang dia ada kaitan lah. Dia ada kaitan dengan akal kita tu sendiri. Sebab akal manusia ni kalaulah maknanya orang tu banyak kenyang, banyak kenyang ni menyebabkan memang orang malas nak berfikir. Keadaan yang bersangatan kenyang menyebabkan seorang itu malas nak berfikir, tak kuasa nak berfikir ya. Bila dia lebih suka fikir fikir nak makan kat mana. Malam ni nak makan kat mana? Makan kat Melaka lah, ikan bakar dia kata. Turun daripada Kuala Lumpur.
Malam ni nak makan apa? Nak makan apa nama ni, nasi Arab nah. Kat mana? Kat Seremban contohnya. Jadi otak dia banyak fikir tentang makan, tentang dunia dan sebagainya. Maka bila banyak makan, maka tak heranlah akal tu jadi tak cerdik. Sebab akal yang cerdik ni, kalau kita buka surah Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam ada tanda-tanda keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah bagi orang-orang yang sempurna sehat akalnya. Siapa dia? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azabannar. Ini ciri-ciri orang yang ada akal yang sempurna. Akal yang cerdik. Apa dia? Pertama, dia ingat Allah. Dia banyak dan sentiasa ingat Allah. Allazina yazkuruna Allaha. Dalam semua keadaan, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri ke, duduk ke, berbaring ke, dia ingat Allah. Satu. Yang kedua, ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang banyak berfikir pada penciptaan langit dan bumi. Dia banyak tafakur, banyak berfikir. Dua. Yang ketiga, dia dapat merasai keagungan Allah dengan dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, semua ni tak ada pun yang sia-sia. Maknanya yang dilihat di langit bumi itu tak ada yang sia-sia. Maknanya hati dia hidup. Hidup dalam mengingati Allah, dalam membesarkan Allah. Dan bukan sekadar hidup ketika dia hidup, tapi juga dia memikirkan hidupnya di akhirat. Faqina azabannar. Dan jauh peliharalah kami daripada azab neraka. Maknanya dia punya apa nama ni? Dia punya apa istilah tu? Unjuran kehidupan tu sampai akhirat. Dalam bahasa Inggeris apa unjuran? Trajectory apa? Apa? Benchmark. Benchmark Unjuran ke depan tu apa? Kalau orang bisnes apa Kai? Unjuran ke depan, untung ke depan ni. Tak tahu. Future plan. Projection lah. Apa? Projection. 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 Cik Baharin ada. Cikgu memang pandai. Maknanya orang yang otak cerdik ni, yang dikatakan ulul albab ni, dia punya otak tu, dia punya projection sampai ke depan, sampai kiamat, sampai akhirat. Kalaulah katakan dia cuma cerdik kat dunia aja, dia nampak dunia aja, hidup di dunia aja, maka inilah sebodoh-bodoh manusia. Ada hadisnya, this is not my idea. Ini disebut dalam hadis. Orang yang cerdik ialah orang yang melihat kehidupan lepas mati. Manakala orang yang dungu, ahmak ni dungu, ialah orang yang dia hidup dia sekadar mengikut hawa nafsu. Dia hanya fikir dunia semata-mata. Itu orang tak cerdik, itu orang bodoh. Jadi oleh kerana itulah, maknanya semua ini ada kaitan dengan dengan soal berlapar tu tadi. Maknanya kalau kita tak lapar tiap hari pun, kita latih diri kita supaya berlapar ketika puasa sunat dan seumpamanya, maka maknanya kita mengajar, kita sebenarnya membersihkan hati kita daripada gangguan-gangguan, daripada melayan semata-mata melayan kehendak nafsu. Sebenarnya bila melayan kehendak nafsu ni, ini antara perkara yang menyebabkan kita boleh jahat adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, qala musannif rahimahullahu taala, dan setengah daripada faedah berlapar memecahkan keinginan. Wallahu a'lam bis-shawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billah.